Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Yes, selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid, Aris TV, dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu-bedu, let's go. Alhamdulillah. Hush. Berduyun-duyun orang tag aku, orang DM aku, minta aku respon, bagi pendapat, apa benda kejadah semua ni berkenaan dengan berita yang dikeluarkan oleh airtimes.my, iaitu Kesultanan Sulu nak hantar 600 tentera untuk menakluk, untuk ambil alih Sabah pada tahun 2022 pada bulan Februari. Siap bagi tahu lagi bila nak masuk Malaysia, bila nak jajah, tak pernah dibuat orang. Jadi pendekatan yang akan aku ambil pada kali ini adalah aku akan terangkan dekat korang kronologi pasal Sabah ni secara simple, secara gambar rajah. Nampak aku dah prepare dah, supaya korang faham, supaya korang boleh berfikir logik ke tak logik yang Kesultanan Sulu ni nak tuntut balik Sabah. Tapi sebelum tu, macam biasa lah, aku dah buat gambar rajah semua ni penat-penat. Tolong aku dengan tekan butang subscribe. InsyaAllah banyak lagi video-video yang akan kita buat. Okay, kelas-kelas macam ni, okay, kita akan buat supaya korang semua dapat ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah menjadi asbab kebaikan. InsyaAllah tekan butang subscribe. So, aku akan terang secara simple, mudah faham kronologi berkenaan dengan Sabah daripada awal dulu sampailah sekarang. So, minta korang tolong fokus betul-betul apa yang akan aku nak terangkan dekat sini. Pada sebelum abad ke-6, Sabah adalah di bawah pemerintahan Kesultanan Brunei. Faham dekat situ Pada tahun 1658, pihak Brunei telah menyerahkan Sabah ataupun Borneo kepada Kesultanan Sulu di atas jasa Kesultanan Sulu membantu Brunei untuk membendung perang saudara yang berlaku dekat Brunei pada masa itu. Okey. So tadi Sabah bawah Brunei. So Brunei dah bagi Sabah dekat Kesultanan Sulu. Nampak Sekitar kurun ke-17 hingga 18. Pada masa inilah adalah zaman kegemilangan Kesultanan Sulu, di mana Kesultanan Sulu telah meluaskan jajahannya, okey, daripada Sabah sehinggalah ke selatan Filipina dan menghampiri penghujung kurun ke-18. Filipina telah ditakluk, diambil alih oleh Spanyol dan kemudiannya Sabah diambil alih oleh British. Lepas tu, pada 22 Mac 1915, melalui perjanjian Carpenter, Kesultanan Sulu telah dihapuskan, dilenyapkan oleh pihak Amerika, USA. Tapi sebelum perjanjian Carpenter ni berlaku, di mana Kesultanan Sulu telah mulai merosot dia punya pengaruh dan kuasanya, satu perjanjian telah diadakan, okey, di antara Sultan Sulu dan dua ejen British, iaitu Alfred Dane dan Baron von Overbeck yang berbangsa Jerman. Dan pada masa itu Sultan Sulu telah menyerahkan Sabah kepada pihak British, tapi ada syarat, iaitu pihak British perlu membayar sewa sebanyak $5,000 Malaya setahun, dan kemudiannya nilai ini ditingkatkan kepada $5,300 sebab dia punya kawasan tu yang diserahkan kepada British lagi luas, lagi banyak tempat yang British ambil. Dan untuk nak bagi korang lagi faham, lepas itulah pada 22 Mac 1915 politik Kesultanan Sulu telah dihapuskan oleh pihak Amerika melalui perjanjian Carpenter. Okey, ingat korang nampak dia punya kronologi dekat sini. And then we cut it short, pada 1941 Sabah adalah di bawah pentadbiran SBBU. Apa dia? Korang pergi sekolah tak? Korang sekolah tak? Dekat sekolah belajar. Syarikat Berpiagam Borneo Utara. Macam pernah dengar Dulu masa sekolah kita belajar sejarah. SBBU, Syarikat Berpiagam Borneo Utara. Dan selepas itu, okey, Jepun attack
Malaya, serang Malaya, dan kemudiannya Jepun telah pun berundur pada 1945 dan Sabah kembali di bawah jajahan British. Dan akhirnya Sabah dimerdekakan di bawah pemerintahan Malaysia pada tahun 1963. Dan korang kena faham, Sabah tidak pernah dijajah oleh Malaysia. Malaysia dapat Sabah bukan melalui peperangan, bukan melalui penaklukan bergaduh-gaduh ke benda ke, tak ada. Sabah dengan sukarelanya pada masa itu di bawah kerajaan British sukarela untuk bergabung dengan Malaysia pada tahun 1963 melalui perjanjian Cobalt. Kalau korang nak tahu, pada tahun 1963 sebenarnya Filipin dah cuba menuntut kembali Sabah berdasarkan pertalian Sabah dengan Kesultanan Sulu yang dah dihapuskan, dah tak ada dah, tapi dia claim, oh ini Kesultanan Sulu punya. Walau bagaimanapun pada tahun 1977 Filipin telah berjanji untuk tidak lagi menuntut Sabah daripada Malaysia. Dan kalau ikut undang-undang antarabangsa, sebenarnya Filipin tak boleh menuntut Sabah sebab Sabah telah diserahkan ataupun secara sukarelanya ingin bergabung dengan pemerintahan Malaysia pada ketika kemerdekaan Malaysia, penubuhan Malaysia kalau nak bagi lagi betul lah, pada tahun 1963. Dan kita sendiri tak sure sama ada tuntutan Sabah ni oleh pihak Filipin adalah melalui ICJ atau tidak, iaitu Mahkamah Antarabangsa. Kita pun tak tahu macam mana dia nak tuntut. Yang obviously sekarang ni yang diorang keluar hari tu, kita nampak diorang cuba nak menuntut menggunakan perang lah, nak tuntut dengan kekerasan dan keganasan lah. Dan sejak 1963 Sabah di bawah pemerintahan Malaysia tak ada bantahan langsung daripada pihak PBB. Sebab korang tengok apa dah jadi dekat Sabah, sangat maju, alhamdulillah, menjadi pusat pelancongan. Dan aku rasa orang-orang Sabah pun alhamdulillah berbangga menjadi rakyat Malaysia. Tak ada isu pun dekat situ. Apa yang aku boleh bagi tahulah dekat kerajaan Malaysia, kita kena bertegas sebab kita duduk dalam dunia yang ada undang-undang. Undang-undang yang terpakai untuk semua negara. Okey, jadi Filipin kena ikut undang-undang. Kalau dia nak langgar undang-undang, you guys don't have to worry. Kita punya ATM, macam aku cakap, jangan pandang rendah. Jangan kejut harimau yang sedang tidur. Dan juga kalau benda ni jadi, okey, insya-Allah kita ramai yang akan support kita, okey, terutamanya British dan juga negara-negara yang pernah terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam situasi politik, okey, dekat Filipin satu masa dululah, sebab benda-benda ni masih indirectly melibatkan dorang. Kesimpulan dia, yes, betul, Sabah pernah berada di bawah Kesultanan Sulu, tapi kehadiran kuasa-kuasa besar seperti Spanyol, British, Amerika Syarikat dan juga Jepun telah merubah landscape politik dan pemerintahan, okey, dekat Sabah, sehinggalah menjadi hak milik Malaysia, merdeka di bawah Malaysia pada tahun 1963 dan sampai sekarang alhamdulillah kita tak ada masalah. Dan adakah korang masih lagi ingat peristiwa dekat Lahad Datu? Okey, mungkin pihak-pihak yang cuba nak menuntut Sabah ni mungkin tak lesson learn lah, tak ambil pengajaran, tak ambil iktibar, masih nak cuba juga. Ingat, askar kita bukan jenis yang show off, tapi kita bukanlah yang suka provoke, suka nak cabar-mencabar, simbah minyak dekat api, tak ada. Kita diam, kita monitor je dulu, okey? Kita ada je orang-orang yang sentiasa, orang kata, on track dengan senario yang sedang berlaku dekat sana. Jangan takut, kita tahu je. Sebelum berita tu keluar, sebenarnya ATM dah tahu dah. Tapi cuma kita ada strategi kita sendiri. Okey, kita tak semestinya nak kena balas terus dengan serangan. Sebelum diorang serang, kita serang dulu. Tak perlu. Okey, ingat, kita bukan negara berperang. Kita negara yang mempertahankan kedaulatan. Kita takkan balas selagi orang tak mulakan dulu. Itu prinsip kita. Prinsip yang selama ni rakyat kita alhamdulillah hidup dengan aman dan damai. Sebagai penutup, aku menyeru kepada semua rakyat Malaysia, especially geng-geng kita yang dekat Sabah, bersyukurlah
dengan apa yang Allah dah bagi melalui pemerintahan Malaysia since 1963 sampailah sekarang. Kita hidup aman damai dan sebagainya. Selain daripada pihak tentera yang akan mempertahankan Sabah, aku minta juga bukan sahaja rakyat Sabah, seluruh Malaysia kita bersatu padu untuk mempertahankan Sabah. Kita kena berbangga Sabah ni di bawah Malaysia. Tak ada isu pun sebenarnya, benda ni dah lama dah. Tiba-tiba nak ada isu Sabah ni bawah Malaysia. No, tak ada dah. Kita memang Malaysia, faham tak? Jadi korang jangan takut, jangan moral down. Kita ada sejarah, ada bukti yang kuat yang Malaysia memang telah memegang hak mutlak ke atas Sabah tanpa sebarang paksaan. Tiba-tiba orang nak rampas Sabah ni dengan cara paksaan, dengan cara kotor lah kalau aku boleh cakap. Keep on praying, insya-Allah Allah is on our side. Always ingat, dorang mungkin hebat dari segi ketenteraan, tapi kita ada doa, kita ada Allah, kita yakin dengan Allah. Jangan risau, Allah sentiasa bersama di kalangan orang-orang yang beriman. Tapi janganlah korang claim korang beriman tapi pergi main mesin kuda, pergi tengok blue, pergi edar dadah, pergi ni apa benda lah semua ni yang korang buat ni, dosa-dosa kering ni, ngutuk orang. Stop. Kita kena bersatu padu, terus memberi sokongan moral kepada rakyat Sabah dan kepada anggota keselamatan kita yang mungkin kita tak tahu akan berhadapan dengan situasi genting ni. Tak tahulah tahun depan ke benda ke, insyaAllah kita minta jauh. Tapi kalau benda nak jadi juga, kita kena bagi sokongan moral dekat diorang. ATM, aku confident dengan ATM. Jangan risau, insyaAllah. Korang jangan lupa untuk, mana aku nak tunjuk ni, share video ni, please share video ni. InsyaAllah akan memberikan sedikit sebanyak pencerahan lah. Situasi yang sebenarnya macam mana lah. Filipina ni duk tuntut Sabah. Jadi korang dah tahu dah apa sebenarnya yang terjadi. Dan jangan lupa untuk komen. Silakan komen apa yang korang nak cakap. Adakah logik ke, tak logik ke yang Filipina ni nak tuntut Sabah balik setelah apa yang aku dah bagi penerangan dekat korang. Harap-harap korang faham lah. Dan macam biasa, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah. Aku harap korang berpuas hati dengan penerangan aku sedikit sebanyak ni. Aku tak nak cerita lebih-lebih, aku tak nak cakap lebih-lebih, aku tak nak lancang mulut aku tak nak jadi orang yang jadi batu api. Kita nak keamanan. Walaupun aku duk selalu claim ATM ni hebat, apa pun hebat, tapi masih lagi terlalu banyak nyawa, terlalu banyak benda yang kita nak risikokan kalau aku nak bongkak sangat nak cerita apa semua sampai menyemarakkan orang kata perasaan marah di pihak yang lain. Jadi itu bukan cara kita, bukan cara Islam. Kita tak provoke. So insyaAllah kita berjumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Jaga amal ibadah kita. Masa inilah kita dah start nak kuatkan iman kita. Jangan risau, Allah bersama dengan kita. Allahu Akbar. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye guys. Boleh cakap terima kasih cikgu sekarang? Terima kasih cikgu. Murid-murid boleh pergi makan dekat kantin. Bye bye.